Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas, duduk di Madinah. Ada seorang mai daripada Iraq. Dia mai daripada Iraq, perjalanan yang begitu jauh daripada Iraq sampai dekat jumpa Imam Malik dekat Madinah. Bawa 40 soalan yang dia nak tanya. Soalan punya jauh nak tanya soalan dekat Imam Malik. Sampai kat Imam Malik. Imam Malik kata apa? La alam, saya tak tahu. Ni saya tahu la alam, tak tahu. 40 soalan, dia jawab 2 soalan. Siapa Imam Malik? Kawan ni kata, saya mejoh ni Imam Malik. Jawablah. Ni semua tak tahu ni. Dia kata apa? Tak apa, hang jalan jauh je. Aku nak jawab depan Allah ni. Kalau aku jawab ni salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Nak kena buka mask ke, boleh kena pakai mask ke, SOP dia macam mana? Apa pandai.
Lagi kita yang menjawab lagi. Baik, insyaAllah. Jadi kita rasa tak sesuai, kita pakai dulu lah. Alhamdulillah tuan-tuan, sekalian Allah selamat. Kita puji dan syukur kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik. InsyaAllah kita dapat sama-sama pada malam ni, insyaAllah, untuk kita meneruskan kuliah bulanan kita di Masjid Syarifah Fatimah ni. Alhamdulillah, sekalian Allah selamat. Dah lama dah rasa tak duduk depan ni kan. Jadi insyaAllah takat mana orang bagi kita, takat itulah kita buatlah. Kita belajar banyak bersyukur. InsyaAllah kurangkan komplain. Allah sebut kan, sallallahu alaihi Muhammad, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur, Allah tambah lagi dia. Mudah-mudahan setakat mana Allah bagi kita syukur, nanti Allah tambah lagi. Kalau kita duduk komplain aja, nanti takut Allah tarik balik. Baik, InsyaAllah kita menggunakan kitab kita, buku kita Salih Alaihi Muhammad, iaitulah Umat Bertanya Rasul Menjawab. Dan hari ini kita akan masuk pada Salih Alaihi Muhammad yang ketujuh. Soalan yang ketujuh, ataupun hadis yang ketujuh. Batalkah wuduk seseorang yang terkeluar air madhi? Berkaitan dengan soalan-soalan para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madzaan fa amartul Miqdad bin al-Aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fas'alahu faqala fihi al-wudu'a atau kama qala rawahu al-Bukhari. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang laki-laki yang mudah terkeluar air mazi. Lalu aku suruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun menanyakannya kepada baginda, dan baginda menjawab, padanya ada kewajipan berwuduk. Sahih Bukhari. Bab orang yang malu bertanya kemudian menyuruh orang lain untuk bertanya. Baik, syarah daripada hadis ini. Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini di bawah tajuk seorang yang malu bertanya, lalu menyuruh orang lain untuk bertanya bagi pihaknya. Maka hadis ini menunjukkan keharusan mewakilkan kepada orang lain untuk bertanyakan ilmu atau fatwa daripada orang alim ataupun orang yang mengetahui bagi pihak kita, jika seandainya kita ada keuzuran yang menghalang kita daripada bertanya sendiri. Tuan-tuan, dalam keadaan kita Allah SWT nak tanya soalan ataupun nak tahu satu benda, kadang-kadang ada malu kita ni. Ada malu kita. Boleh tak kita nak wakilkan kepada orang lain untuk tanya? Boleh, jawab dia. Sebab tanya ni tuan-tuan, dia ada berapa. Yang pertamanya tanya sebab dia nak tahu. Boleh. Yang keduanya tanya sebab dia tak faham. Dia dah tahu dah tapi dia tak apa nak faham. Boleh bertanya. Yang ketiga, tanya soalan Sallallahu Alaihi Muhammad yang dia dah tahu dan dia dah faham, tapi dia nak orang lain tahu dan orang lain faham. Macam mana dia tahu dan dia faham. Dia tanya soalan tu semua orang lain berkembang faham semua. Boleh. Jawab dia boleh. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang keempat yang tak boleh, dia tanya soalan dalam keadaan Sallallahu Alaihi Muhammad, dia subhanallah Sallallahu Alaihi Muhammad tak mau nak buat. Dia tanya tu sebab dia tak mau nak buat. Macam yang berlaku kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Bani Israel yang tanya tentang lembu kepada Nabi Musa AS. Dia tanya dalam keadaan dia tak mau buat. Kalau boleh dia nak dengar Nabi Musa kata payah-payah, tak payahlah, lebih kurang macam tu. Kan? Yang ni tak dibenarkan dalam agama. Dan yang berikutnya, yang kelima, tak dibenarkan. Dia tanya tu dalam keadaan dia nak test yang mengajar kan, tahu ke tak tahu. Tanya merepek pelik-pelik gitu lah. Tuan-tuan, pasal apa kita kena tanya? Pasal apa kita kena bertanya? Allah sebut dalam Quran, fas'alu ahli dzikra fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang tahu seandainya kamu tak mengetahui. Allah suruh kita tanya kalau kita tak tahu. Jangan duduk biar kita ni duduk dalam kejahilan. Dalam ayat ni Allah kata apa? Fas'alu ahli dzikri. Tanya kepada orang yang tahu.
Bukan maksud semata-mata urusan agama. Kita tanya pada orang yang sepatutnya bagi tahu dekat kita benda tersebut. Jangan tanya ustaz tentang kencing manis. Ustaz macam mana nak ubat kencing manis? Ustaz pun kencing manis ke? Saya tak lagi, alhamdulillah. Ustaz ada orang lah jangan bagi saya kencing manis. Kita jaga malam-malam kan. Saya ada semua tak mau makan malam-malam tu pasal tu. Ya, takut. Saya ada simak. Nak tanya siapa? Allah sebut fasalu ahlal zikri. Pergi tanya orang yang mengetahui. Siapa? Doktor lebih tahu. Betul kan? Nak tanya pasal jalan, pasal nak buat jalan, pasal nak buat bangunan, yang tanya ustaz. Pergi tanya engineer ke, pergi tanya arkitek ke, paling tidak pergi tanya kontraktor. Boleh tahu, paling tidak dia tahu. Tanya orang yang sesuai. Bila kita tanya orang yang salah, kemudian dia bagi maklumat yang salah, kemudian kita bercakap pula benda yang salah, akhirnya kita sendiri menyebarkan kesalahan tersebut. Soleh ada semua. Jadi tanya kepada orang kata. Ayat ini jelas memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada orang yang mengetahui tentang perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Menurut Syekh As-Sabuni, para mufassirin menjelaskan orang-orang musyrik di Mekah mempertikaikan kenabian Nabi SAW dengan dakwaan Allah terlalu agung untuk menghantar seorang utusan daripada kalangan manusia. Kenapa dia tak menghantar saja malaikat kepada kami sebagai utusannya, kata orang-orang musyrikin. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut yang memberi maksud, wahai orang-orang Quraisy, tanyalah wahai orang golongan Quraisy kepada ahlu kita mengenai Taurat dan Injil. Nescaya mereka akan mengkhabarkan kepada kamu bahawa semua para nabi adalah manusia, sekiranya kamu tidak mengetahui hal demikian. Walaupun ayat di atas menjadi sebab turunnya berkait dengan orang musyrik, namun terdapat kaedah daripada ulama yang menegaskan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah, yakni pengajaran yang dapat diambil daripada Al-Quran itu hendaklah berdasarkan kepada maksud umum lafaznya, bukan semata-mata berdasarkan kepada pengkhususan sebab turun ayat. Walaupun kisah itu berkaitan dengan orang musyrik yang Allah suruh pergi tanya dekat, kalau kamu nak tahu betul-betul cerita tentang Nabi ni, pergi tanya ahli kitab mereka tahu. Walaupun asbabun nuzul ayat tu cerita tentang tu, tapi keumuman ayat tu kita boleh mengambil manfaat. Lagi ni tuan-tuan macam-macam isu yang tak habis-habis. Tak habis-habis. Isu COVID, isu vaksin, isu macam-macam hidup jadi lah. Dan saya nak pesan itu je. Kita tanya orang betul. Saya takut jadi fitnah. Saya takut jadi fitnah. Saya hari itu, saya nak sebut, waktu tukar Perdana Menteri itu ni, tukar Perdana Menteri itu, ada muhasabah. Saya selalu pesan, kita ni nak komplain kat siapa sebenarnya? Sebenarnya kita nak komplain kat siapa? Dengan apa yang hidup jadi dengan kita ni? Betul-betul kita nak komplain kat siapa? Kita nak komplain dekat kerajaan. Betul-betul dia duduk dalam posisi tu, rasa-rasa dia nak tak duduk dalam posisi ni, ataupun dia nak merintah tenang lah, dia nak semua orang sokong dia. Betul kan? Atau kita nak komplain kat siapa sebenarnya? Nak komplain dekat ni, pengurusan masjid. Pengurusan masjid nak ke duduk macam ni? So buat jarak-jarak semayang, betul tak? Main limit berapa orang masuk ni pada okey dah. Hari tu 50 orang je tuan-tuan. Terlebih sikit polis main lah, asal majlis agama main lah, cek nak ambil tindakan. Ingat senang nak deal dengan orang yang ramai yang duk komplain tu. Sebenarnya kita komplain siapa? Tuan-tuan teringat ada satu kisah. Dia seorang, dia beli tembikai. Dia beli tembikai, dia bawa balik pergi kat rumah dia. Isteri dia pun potong tembikai tu. Potong tembikai tu, buka tembikai tu, putih tawar. Isteri dia kata dekat suami dia, abang, awak abang pergi beli tembikai tawar ni. Siapa abang beli tembikai tawar ni? Salih Allah Muhammad, tak sedap. Suami dia kecil hati. Suami dia kata kat dia, Salih Allah Muhammad, komplain kat saya ke? Ni kata kat saya ke? Betul-betul adakah saya saja nak pergi beli buah tembikai yang tawar buat balik bagi isteri saya makan? Ada kan? Ni saya nak beli tembikai ni, ambil yang tawar-tawar yang putih-putih lah. Ada macam tu?
Takkan macam tu. Saya mesti nak beli tembikar yang paling manis bagi isteri saya makan. Okay. Lepas tu tak patutlah komplain dekat abang. Kalau tak patut komplain kat saya, tu nak komplain kat siapa? Nak komplain dekat orang yang jual buah tadi ni. Asal rasa betul. Adakah orang yang jual buah tu dia saja-saja nak jual buah yang tawak? Hari ni nak jual buah tawak supaya orang nak mai beli lagi kat dia. Yang pelik kot. Mesti dia nak jual buah yang paling manis, yang paling sedap, supaya orang nanti beli buah tu, nanti dia akan mai lagi untuk beli buah ni. Orang terkenal dengan orang yang jual buah yang manis kan. Orang tak patut nak komplain dekat orang yang jual buah. Habis tu kamu nak komplain dekat orang yang tanam buah tu, pekebun buah tu. Pekebun buah tu mesti dia nak tanam buah-buahan yang paling manis, paling sedap, supaya nanti dia dapat jual, dapat berniaga dengan apa ni, jual buah-buahan yang baik-baik kan. Tu tak patut komplain dah. Apa tu? Saya pun tak patut komplain, orang yang jual buah pun tak patut komplain, orang yang tanam buah tak komplain. Lepas tu nak komplain kat siapa? Nak komplain kepada orang yang mencipta, orang yang jadikan buah tu. Siapa? Siapa yang jadikan buah tu? Allah. Ending kita nak komplain kat Allah. Sama dengan isu kita ni. Sebenarnya nak komplain kat siapa? Yang kita tak puas hati ni, kita nak kata kat siapa? Tuan-tuan, Allah uji kita dengan yang ni. Tuan-tuan tengok berapa banyak perbalahan yang berlaku. Dan kalaulah dikatakan bahawa semua ni agenda mereka untuk memecah belahkan orang Islam, berjaya dah orang Islam ada pecah belah. Kes COVID sampai kafirkan orang. Tuan-tuan, kita baca ni, kami ni umat terpilih. Sebab kami ni, kalaulah Imam Mahdi muncul, kamilah umat yang terpilih ni. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dagang dan Islam akan kembali dagang. Maka kamilah orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang dagang tu. Maka sama siapa-siapa yang tak ikut kami ni, depa ni terkeluar pada Islam. Okey apa? Vaksin ni. Tuan-tuan, ditunjuk gambar-gambar tok-tok guru, ustaz-ustaz yang pergi vaksin. Dia kata, ni saya duk baca ni, saya duk baca ni. Saya tak sebut saya duk belah mana, saya duk baca. Ada orang dia buah gambar tok-tok guru, ustaz-ustaz, dia kata apa? Ni ustaz-ustaz pun vaksin. Kenapa kita nak tolak vaksin? Takkan depa ni tak ada ilmu? Dia jawab balik, dia kata apa? Akhir zaman Nabi SAW pun cerita tentang berapa ramai ulama-ulama su, ulama-ulama jahat. Dan boleh jadi ni yang duk ni semua ni pengikut-pengikut Dajjal sebab terjebak dengan fitnah Dajjal. Dia boleh kata tok-tok guru yang vaksin tu terjebak dengan fitnah Dajjal. Maksud dia apa ni? Terkeluarlah. Tuan-tuan, subhanallah, nak cerita ni dia jadilah ni. Ya Allah Rabbi, takut saya tuan. Ni Dajjal belum keluar lagi ni. Dia baru cerita vaksin dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya takut sebab tu saya selalu kata, bila duduk dalam fitnah yang macam ni, kadang-kadang tak cakap tu lebih baik. Tak cakap lebih, takut bercakap lagi, salah cakap, salah letak tuduh, tak pasal-pasal kita fitnah orang. Contoh saya nak bagi. Hari tu, waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mufti wilayah dilantik menjadi menteri agama. Lepas tu dia pun buatlah kerja-kerja dia sebagainya. Hari tu bila dia tak dilantik semula untuk jadi menteri agama tu, dia pun ucaplah terima kasihlah semua atas apa semua. Ada seorang tu komen kat bawah tu, dia kata apa? Tuan telah menanggung dosa yang begitu besar sebab tak bagi orang masuk masjid. Telah menanggung dosa yang besar sebab paksa orang untuk solat berjarak-jarak sebagainya. Canggah dengan sunnah bla dia kata lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu dia komen kat situ lah, dia kata itu bukan bawah bidang kuasa saya. Macam itulah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya nak cerita dalam tempoh yang duk berlaku lah ni, berapa ramai orang yang tuduh seseorang pada keadaan dia tak punya kuasa untuk buat keputusan Melayu macam tu. Jadi masjid berapa ramai yang kena? Bila tak boleh masuk masjid, dia dikata depa ni lah apa ni, pecah belah lah, tak ikut lah apa dan sebagainya. Padahal itu bukan bidang kuasa dia. Dia tak boleh nak buat keputusan pun. Menteri agama itu bukan bidang kuasa dia. Pengurusan masjid di bawah Majlis Agama Negeri. Majlis Agama Negeri di bawah Sultan. Kalau kita tak buat satu benda tu dan orang tuduh kita buat, kita pun sakit hati. Dan berapa ramai orang yang tanya sebenar-benarnya sebelum dia buat tuduhan. Sebelum dia nak kata satu benda, berapa ramai. Dan
Dan kalau dia tuduh tu tak kena, dan dia tak minta maaf pula ke orang tu, berapa lama lagi dia nak tanggung dosa tu? Allah dah uji kita dengan benda ni, kita nak tanggung dosa lagi ke atas. Orang nak ampun dosa kita? Maka lebih baik saya rasa, kalau rasa nak tahu, pergi tanya lebih baik. Tanya siapa? Tanya orang yang tahu. Jangan tanya orang tak, jangan tanya sama-sama geng kita. Saya pun tanya juga, ada hari tu seorang tu dia tak setuju dengan vaksin ni. Saya kata, kan majlis fatwa ada buat pula keputusan, kita ikut majlis fatwa dah lah. Ni tok guru pun vaksin juga, ulama-ulama pun vaksin kan. Saya duduk tanya dia. Dia kata ni semua pengikut Dajjal. Yang ulama-ulama ni ulama su, ulama-ulama jahat yang Nabi SAW sebut ni, ulama akan jadi perosak. Ulama-ulama ni lah 70,000 orang yang akan mengikut Dajjal ni, kalangan ulama ni lah. Saya kata mana dalil 70,000 pengikut Dajjal tu kalangan ulama tu? Dia senyap je lah, tak apalah. Kemudian dia kata, itu kita apalah kalau ulama-ulama ni tak betul ikut vaksin, apa semua ulama tak betul. Kamu ikut ulama mana? Dia pula tu ikut ulama mana? Dia diam tak jawab. Ulama dia kata dia rujuk pada Google saja lah. Dan bagainya lah. Saya nak cerita kadang-kadang Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah saya tanya orang yang mengetahui. Allah ajar macam tu. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka umum daripada maksud ayat di atas, perintah kita apa? Kalau kita kabur tentang sesuatu, kita tak tahu tentang sesuatu, pi tanya kepada orang yang tahu supaya kekaburan kita tu hilang. Tanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW cerita, Jabir cerita, waktu kami keluar musafir, tiba-tiba ada seorang daripada kalangan kami terluka kepala dia, kena batu. Kemudian malam tu dia tidur, dia mimpi, dia basah. Esok dia tanya kawan-kawan dia, apa aku nak kena buat ni? Aku dapat keringanan untuk tayamum ke? Sebab malam mimpi basah, tak kepala luka. Kawan-kawan dia kata dekat dia, Salih ala Sayyidina Muhammad, kami tak mendapati keringanan untuk kamu bertayamum, sebab kamu boleh mendapatkan ayak tu ada, kamu kena mandi. Lalu dia pun mandi dan akhirnya dia mati. Bila dia mati, dia balik berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad, qatalahumullah. Kamu bunuh dia. Kamu telah bunuh dia. Dan Allah akan membunuh kamu. Nabi kata, Salih Samad, ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa kamu tak tanya bila kamu tak tahu? Salih ala Sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Salih ala Sayyidina Muhammad, hanya dengan bertanya, kata Nabi SAW, akan menghilangkan keraguan. Seandainya dia bertayamum sudah memadai untuknya, dan membalut lukanya dengan kain perca, kemudian menyapu air di atas balutan dan mandi ke atas seluruh badannya. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allah SWT tu pasal apa kita kena tanya. Bila kita tak tahu, tanya. Jangan malu nak bertanya. Tanya siapa? Tanya orang yang tahu. Yang tanya orang yang tak tahu, dia pun tak tahu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita pula, kalau orang tanya ke kita, kalau kita tak tahu, apa kita tak tahu? Jangan pergi gagah nak pergi bagi tahu juga. Kan? Kadang-kadang kita ni duk main mengaji sikit ni, tu lah update dekat Facebook apa semua, duk update. Cerita tazkirah sikit. Orang tengok kita duk tazkirah tu, dan panggil kita ustaz lah. Dia tanya soalan. Soalan dia nak jawab, kata dia tak tahu lagi, dia segan. Akhirnya dia buat apa? Dia Google lah, dia cari lah apa semua, ikut lalan, ikut dan dia pun dia serabut habis semua. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas, duduk di Madinah. Ada seorang mai daripada Iraq. Dia mai daripada Iraq. Perjalanan yang begitu jauh daripada Iraq sampai dekat jumpa Imam Malik dekat Madinah. Bawa 40 soalan yang dia nak tanya. Soalan punya jauh ni, nak tanya soalan dekat Imam Malik. Sampai kat Imam Malik. Imam Malik kata apa? Salih ala Sayyidina Muhammad, la'alam, saya tak tahu. Ni saya tahu, la'alam, tak tahu. 40 soalan, dia jawab 2 soalan. Siapa Imam Malik? Kawan ni kata, saya mejoh ni Imam Malik. Jawab lah. Ni semua tak tahu ni. Dia kata apa? Tak apa, hang jalan jauh je. Aku nak jawab depan Allah ni. Kalau aku jawab ni salah. Subhanallah, dan saya simak. Maka kita, kalau kita tak tahu, jangan malu kata tak tahu. Jangan malu kata tak tahu.
Kalau orang tanya kita yang bukan bidang kita, kita habaq kata, ni bukan bidang saya minta maaf, saya tak tahu. Bukan semua benda kita tahu. Betul tak ni? Betul. Bukan semua benda kita tahu. Daripada kita merosakkan dia dengan jawapan yang salah, baik kita beritahu kita tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi ada tak pertanyaan-pertanyaan yang tak perlu ditanya? Kalau nak tanya soalan, biar tanya soalan yang boleh jadi manfaat, boleh jadi kebaikan dekat kita. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang tak sepatutnya boleh mendatangkan taklif dan bebanan yang bertambah kepada seseorang. Sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu bertanya mengenai ketika diturunkan sallallahu alaihi Muhammad, ketika diturunkan Al-Quran sallallahu alaihi Muhammad, tubdalakum afallahu anha, tentulah akan diterangkan kepada kamu, Allah memaafkan kamu daripada kesalahan-kesalahan perkara-perkara itu, kerana wallahu ghafurun halim, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Syekh Qutb berkata, maksud janganlah kamu bertanya mengenai perkara-perkara yang telah dimaafkan dan tidak difardukan oleh Allah atau tidak dihuraikan, diperincikannya. Ia adalah supaya dengan keterangan secara umum itu dia dapat memberi keluasan dan kemudahan, seperti mana cara ia menyebut fardu haji atau sesuatu yang tidak disebutkan sama sekali. Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah telah menyampaikan khutbah kepada kami, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah fardukan ke atas kamu ibadat haji. Lantas bangun Al-Aqra' bin Habis seraya berkata, adakah kewajipan ini setiap tahun wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kalau saya katakan ya, sudah pasti dia menjadi wajib, dan jika wajib, saya kamu tidak dapat melakukannya dengannya, dan kamu tidak mampu untuk melakukannya. Haji itu hanya sekali, siapa yang menambahkan hukumnya sunat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baiklah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada soalan-soalan yang patut tanya, ada soalan-soalan yang tak patut untuk kita tanya. Kalau nak tanya, tanya soalan-soalan yang mampu untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kalau membebankan kepada kita, maka lebih baik untuk kita tidak bertanya. Ada seorang sahabat saya, dia duduk sembang-sembang dengan saya. Dia kata, orang masuk neraka ni macam hampa lah. Orang yang masuk neraka awal macam hampa, kami masuk neraka lambat sikit. Pasal apa? Pasal hampa tahu, kami tak tahu. Jadi aku mengambil keputusan untuk tak pergi mengaji, supaya aku tak tahu. Dia jawab tu. Itu dia kata kat saya. Dia kata, aku tak pergi mengaji lagi bagus, dia kata, supaya aku tak tahu. Jadi aku tak tahu, aku tak payah buat. Lagi hampa mengaji, hampa tahu, hampa tak buat, nanti hampa berdosa, nanti hampa masuk neraka. Jadi hampa lah orang awal kali masuk neraka banding aku. Itu cerdiknya orang. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, ada benda yang kita kena tahu, kita kena mengaji supaya kita tahu. Nah, sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dan kita dapat melakukannya sebagaimana yang telah diperintah oleh Nabi SAW. Ada orang yang semayang dia tak betul, dan dia tak pergi belajar, dan dia tak tanya, dan dia kekal dalam kesalahan tu sampai dia mati. Maka pergi depan Allah, tengok-tengok ada semayang, tapi semayangnya tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal tak belajar. Pasal salah. Pasal apa salah? Pasal tak belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Jadi hadis ni cerita tentang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia cerita, aku ni jenis orang yang selalu sering keluar ayat mani. Nak tanya Nabi sallallahu ayat mani pula, ayat mazi. Nak tanya Nabi SAW pula malu. Bayangkan nak pergi tanya tu siapa? Pak mentua dia. Tahu tak? Pak mentua dia. Salih alaihi wasallam. Tuan-tuan agak-agak boleh tak? Pak mentua tu salih alaihi sikit lah. Kita ni jenis duk keluar ayat mazi tu. Ni pilih ayah saya ni kan jenis Allah malulah, subhanallah. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu Sayyidina Abu Bakar ni Pak mentua Nabi SAW, kan? Pak mentua Nabi.
waktu pi nak hijrah tu singgah dekat gua Sur. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an masuk dulu. Tengok-tengok kok ada lubang-lubang apa semua, koyak-koyak pecakai, sebab lubang tu kok sagi ada binatang-binatang besar mai patuk Nabi SAW. Tinggal satu lubang aja. Ada satu lubang, dah tak ada kain dah, dia letak dengan ujung jari dia, tutup lubang tu dengan jari-jari dia. Belunjuk eloklah. Baru panggil Nabi SAW masuk. Nabi SAW masuk, Nabi baring tidur atas paha Sayyidina Abu Bakar. Tidur atas paha Sayyidina Abu Bakar, tak baring elok aja sebab letih, penat. Nabi SAW pun nak terlena. Tiba-tiba ada binatang mai ketik kaki Sayyidina Abu Bakar, patuk kaki dia apa. Sakit tapi nak bergerak tu takut lagi Nabi terjaga. Tahan. Air mata keluar jatuh kena muka Nabi SAW. Nabi terkejut. Nabi terjaga, tanya pasal apa ni? Pasal apa ni? Dia kata ada apa? Pasal apa ni? Tengok muka pucat. Dia kata ada binatang gigit kaki dia. Nabi SAW pun ambil air liuk, Nabi SAW bubuh dia. Nak cerita ni pak mentua dengan menantu. Ni betul-betul tuan-tuan try buat sekali. Tuan balik rumah, pak mentua tuan tengok drama ke, tengok berita ke, duduk lunjong elok, tetapi suara kepala tak ada apa dia. Entah tu. Dia smackdown kita hang ni pasal apa? Buang tebiak ke apa? Tapi tuan-tuan tengok berkasih sayangnya Nabi SAW dengan para sahabat ni. Menjangkaui kedudukan seorang menantu dengan seorang mentua. Pun begitu ada sifat malu. Sayyidina Ali ni sangat terkenal dengan subhanallah, kekuatan dia, kehebatan dia. Tapi maitang benda-benda yang malu ni, malu nak tanya. Suruh orang lain pergi tanya pula. Tolong Ustaz pergi tanya dekat Nabi SAW. Saya duk dengar ada macam-macam orang duk tanya soalan. Antara soalan yang mai tu, antara soalan biasa saya dengar dia kata apa? Ustaz nak tanya soalan sikit. Ni kawan makcik lah ni, minta tolong tanya. Saya lihat macam tu lah. Ustaz nak tanya sikit, ni kawan saya lah tolong tanya. Tu selalunya dia lah nak tanya lah. Dia pandai, dia fitnah kawan dia. Kan? Subhanallah. Malu tak apalah, kita pun jawab lah. Kita taklah kata apa, saya faham yang tanya tu dia lah tu. Kan? Subhanallah. Jadi tuan-tuan, boleh tak? Boleh nak minta orang lain tolong tanyakan. Perlu tak dia habaq nama dia sendiri? Saya tolong habaq ke dia, nanti dia tanya. Baik kita tanya sendirilah kalau kita habaq nama. Ni kawan saya ni minta tolong nama, minta tolong tanya nama dia Muhammad ni, nombor IC dia, alamat dia, rumah, nombor telefon dia semua. Tak payahlah, baik dia tanya sendiri. Kan? Dia tanya tu pasal apa minta tolong tanya tu? Mungkin sebab malu. Salih ala si Muhammad. Adapun hukum syariat yang dapat kita fahami daripada hadis tersebut. Dia tanya tentang ayat mazi. Ada orang dia suka keluar ayat mazi ni. Beza dengan ayat mani nah. Ayat mani dia terkait dengan kemuncak syahwat. Ayat mazi pula dia permulaan kepada syahwat. Mari kita tengok apa hukum dia. Pertama, keluar mazi tidak mewajibkan mandi, akan tetapi membatalkan wuduk. Sesuai dengan Nabi SAW sebut tadi, bila Sayyidina Ali tanya dekat Nabi, bila ditanya pada soalan tu kepada Miqdad, tanya kepada Nabi SAW tentang tu macam mana keadaan dia, Nabi SAW kata wajib wuduk atas dia. Maka ayat mazi tidak mewajibkan mandi, tetapi ayat mazi membatalkan wuduk seandainya duduk dalam wuduk. Dalam erti kata lain, mazi hanya menyebabkan hadas kecil, yakni batal wuduk, tidak menyebabkan hadas besar. Salih ala Syekh Muhammad. Maka hukumnya berbeza dengan mani. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menjawab, suruhlah dia membasuh zakarnya, kemudian ambillah wuduk. Hadis riwayat Imam Muslim menunjukkan bahawa mazi adalah najis, wajib dibasuh. Maka melihat kepada aspek ini, mazi menyamai hukum air kencing, iaitu najis dan membatalkan wuduk. Ayat yang keluar pada kemaluan kita ni, Salih ala Syekh Muhammad, yang bukan kencing dia boleh jadi 3. Yang pertama madi, yang kedua mazi, yang ketiga mani. Mazi dan madi tidak perlu kepada mandi, tetapi hukumnya najis. Tuan-tuan, salih ala Syekh Muhammad, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Ada orang dia syahwat dia tinggi.
Duduk seorang-seorang tepi tengok kambing duduk berjalan gitu. Dia terangsang. Keluar ayat mazi. Tuan-tuan, saya duduk Salih ala Syekh Muhammad. Lah ni semenjak time PKP ni ada satu channel yang sangat popular, nama dia Netflix. Netflix ni tuan-tuan sangat popular. Lah ni semenjak daripada tempoh PKP ni dia punya rating dah naik tinggi. Ramai orang tengok, banyak. Nama dia Netflix. Masalah kepada Netflix ni, dia langsung tak ada tapisan. Langsung tak ada tapisan. Kita tengok program TV, bahkan Astro sendiri pun ada tapisan lagi. Ada lagi lah, ada part-part yang tak patut tunjuk. Dulu-dulu kita tengok TV, mana ada cium-cium macam tu? Mana ada lelaki perempuan cium-cium itu? Dulu-dulu kita tengok TV kan, TV1, TV2, TV3, yang tu dekat tu. Mana ada cium-cium? Lah ni ada dah setakat cium-cium tu. Tapi sampai hak-hak tertentu dah memang tak boleh. Mereka akan potong lah, mereka akan tunjuk blur sebagainya. Tapi dalam Netflix tak ada. Tuan-tuan nak tengok, nanti mereka cari pula. Aduh, subhanallah. Ni antara yang terbaru ni Squid Game. Jadi antara yang famous sekarang ni Squid Game ni sangat ganas. Sangat ganas. Tembak orang depan-depan, tunjuk. So, dia main game. Siapa yang tak lepas satu-satu game tu, dia akan bunuh. Dia mati. Dia main game kanak-kanak tu. Game budak-budak dulu-dulu ni dia buat balik. Tapi maksud, siapa yang lepas selamat. Siapa yang tak lepas, dia bunuh waktu tu juga. Dia tunjuk bunuh tu. Tembak kat kepala, mati berdarah, jatuh, mati terempas, semua sebagainya. Tunjuk real. Subhanallah, saya sebut Netflix sangat-sangat bahaya. Dari Allah semua. Termasuk yang lucah-lucah pun lambat dekat dalam. Tengok. Subhanallah. Dan duduk di rumah-rumah kita semua. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tengok keluar ayat mazi. Ayat mazi hukumnya najis. Macam ayat kencing. Kena dekat seluar, kena dekat seluar dalam, tak boleh seluar dalam tu pakai air semayang. Faham tak ni? Saudara semua. Duduk dalam kereta, seluar ayat mazi kena dekat seluar. Kena dekat seluar dalam. Salih ala Samad. Satgi nak singgah pergi semayang, nak buat ke mana ni? Tengok-tengok dekat seluar tu ada titik kencing ke, ada titik ayat mazi ke. Macam mana nak buat? Satgi nak semayang ni, pi basuh. Basuh lagu mana? Basahlah satgi ni. Jangan basuh seluar dalam tu, basuh orang tu aja. Kadang kita kencing tuan terkena kencing dekat seluar kan. Nak buat macam mana ni, dalam kain tak bawa seluar ni ada. Pi bilik air, buka pintu bilik air, masuk bilik air, kunci pintu bilik air tu mengenai jarak. Kita tak tahu kan. Buka seluar, lepas tu basuh tang tu je. Bagi basuh lagu mana? Ayat kena lalu lah, sebab dia najis. Najis apa tuan? Najis ada 3 kan? Mutawassitah, najis muhaffafah, mutawassitah, mughalladhah. Ayat kencing, ayat mazi ni dia duduk tahu mana? Muhaffafah, mutawassitah, mughalladhah. Muhaffafah najis ringan, ayat kencing budak laki-laki umur 2 tahun, minum susu saja, tak makan yang lain, dia tak termasuk. Mughalladhah daging babi, anjing dan keturunan-keturunan dia. Tu kata najis mutawassitah. Kalau najis mutawassitah mesti ayat lalu. Bawa keluar seluar tu, bawa keluar seluar dalam tu yang kena ayat kencing ke, yang kena najis ke, kena apa ke, buka paip lagu tu, pi tada set orang tu, bagi ayat lalu pi. Betul tak? Macam duk bayang, macam nak buat ni betul lah. Buka ayat bagi dia lalu tu. Kok rasa macam tu, macam ni kan. Lipat begitu tu, bahagian tempat yang kena kencing tu, kena najis tu, buka pipe bagi dia lalu. Yang tu. Lepas tu nak macam mana? Perah tu. Basah semua dah basah satu je lah. Lepas tu kan, pergi dekat tempat blower basuh tangan tu. Macam cerita Mr. Bean tu. Tak payah dia pergi buat tu.
Muka pun keluar. Allah, tuan-tuan, basah sikit je. Basah sikit. Saya pakai, boleh pergi sembahyang. Dia faham kan? Tu, saudara si Muhammad. Itu. Buat macam tu. Pasal apa? Najis. Tuan-tuan, kita ni mengaji kok kita tahu juga. Anak-anak kita tak tahu, tuan. Anak-anak kita tak tahu, tuan. Ni bukan cerita budak-budak sekolah rendah. Dah masuk universiti pun tak tahu lagi hukum-hukumnya. Sungguh, tuan. Semayang lagi mana? Mana ada semayang? Ada seorang tu, dia sembang saya. Tadi kata apa? Dia kata, Ustaz, saya malas nak mandi wajib bagi-bagi. Ni cerita ni bukan cerita budak-budak ni. Ni cerita orang kahwin dah ni. Saya malas nak mandi wajib bagi-bagi, Ustaz. Tahu sebab apa, Ustaz? Malam tu saya sama dengan isteri saya. Saya tak tahu mana tak apa. Dia tak lepas. Faham tak faham? Dia macam tak faham mana cerita gua nak. Dia tak lepas yak dia. Mana? Maksudnya berasa macam nak tu, dia berhenti. Dia tak lepas. Dia tak lepas, dia kata apa? Disebabkan saya tak lepas air mani saya, tak keluarkan air mani, maka saya tak air mani wajib. Itu nak cerita tu. Padahal wajib mandi bukan sebab keluar air mani. Wajib mandi sebab apa? Setubuh. Ni nak cerita, tuan-tuan. Ni budak orang besar-besar ni kahwin ni. Subhanallah, saya sebab tu. Nabi SAW lalu dekat satu kawasan kubur. 2 kubur. Dia Nabi kata apa? Ni 2 kubur ni dia kena seksa ni. Ni yang kena seksa ni bukan sebab benda-benda besar-besar. Yang seorang ni pasal apa? Pasal tak jaga kencing dia. Kencing tak bersih. Kes tu kena azab dalam kubur. Seorang lagi pasal duduk berjalan pergi main-main dengan duduk domba tu cerita lain lah. Dia cerita kencing ni. Nabi SAW patahkan satu dahan, pacak, dia kata selagi pokok ni, selagi dahan ni duduk hijau lagi, lagi tu dia duduk mudah-mudahan jadi manfaat kepada hidup yang duduk kat dalam. Tuan-tuan, ambil berat sikit babak yang macam tu. Nah, sedang Allah Muhammad. Baik. Jadi itu keadaannya. Apa beza ayat mani dengan ayat mazi dari segi sifat-sifatnya? Ayat yang keluar daripada kemaluan biasanya tak lari pada 4 jenis. Yang pertama ayat kencing, yang kedua ayat mazi, yang ketiga ayat wadi, yang ketiga ayat mani. Daripada 4 ayat di atas, 3-nya adalah najis, iaitu ayat kencing, ayat madi dan ayat mazi. Adapun ayat mani tidak najis sebab dia adalah asal kejadian manusia. Kita tengok nah, kalau kena ayat mani dekat seluar kita, boleh tak bawa pergi sembahyang? Nabi SAW khoteh-khoteh. Saya nak Aisyah cerita. Khoteh. Tahu khoteh? Orang yang citra kata apa? Kikih kan? Kikih gitu. Khoteh tu kan? Buang kuku. Saya nak cerita. Tak najis. Tapi wajib mandi. Ayat mani, ayat mazi najis, tapi tak wajib mandi. Salih alaihi Muhammad. Maka dia kata, adapun ciri-ciri, dia ada ciri-ciri dia untuk mudah kita mengenali dia. Mari kita tahu, mari kita tengok. Yang pertama ayat kencing. Ayat kencing sudah maklumlah, itu tuan-tuan tahu. Yang kedua ayat wadi. Ayat wadi cirinya kental, warna keputihan, keluar daripada kemaluan sesudah buang air kecil atau memikul benda-benda berat. Dia keluar sebab angkat benda berat, buat kerja berat. Itu nama dia ayat Sayyid Muhammad wadi. Yang kedua ayat mazi. Ayat wadi yang pertama tadi kental, warna putih, keputihan sikit, keluar daripada kemaluan selepas buang air kecil ataupun ketika angkat benda berat. Yang ketiga ayat mazi. Ayat mazi ciri dia sedikit melekit, keluar daripada kemaluan, yakni zakar ataupun faraj, biasanya ketika permulaan kepada syahwat. Dia nak main kepada syahwat tu, dia akan keluar ni start. Dia panggil ayat mazi. Dan yang keempat ayat mani. Ayat mani Salih ala Syekh Muhammad, ayat mani lelaki cirinya putih dan kental. Ayat mani perempuan warnanya kekuningan, nipis dan cair, ini tidak kental.
Kedua-dua ayak mani lelaki dan perempuan itu ada ciri kebersamaannya, iaitu bau ayak mani perempuan sama seperti bau ayak mani lelaki, iaitu seperti bau tepung yang diuli. Ini dalam kitab fiqh sebut ni. Dia petik. Yang kedua, dirasai kelazatannya ketika keluarnya, dan keluarnya selepas keluarnya badan akan merasai keletihan dan syahwat makin mereda. Itu sifat ayak mani. Jadi menyentuh tentang mandi, daripada 4 air di atas hanya keluar ayak mani sahaja yang mewajibkan mandi. Adapun keluar ayak kencing, mazi dan wadi tidak mewajibkan mandi, akan tetapi ia adalah najis dan membatalkan wuduk dengan keluarnya. Oleh yang demikian, apabila keluar air-air selain daripada mani itu, yang wajib dilakukan sebelum solat ialah membasuhnya dan mengambil wuduk. Wallahu alam. Habis tuan-tuan, pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada soalan yang berikutnya. Soalan tentang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah pakaian yang boleh dipakai oleh seseorang yang berada di dalam ihram. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak atas perhatian tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita berjumpa lagi bulan hadapan. Kalau penerbit Sallallahu alaihi Muhammad, kita terus dengan dibuka PKP ni lah, kita doa-doa lah InsyaAllah nah. Hari ni tadi jumlah vaksin dah 88 something dah kot. Dah nak masuk 90% dah. Lepas 90% katanya dia akan buka dah semua ni. Kita boleh rentas negeri semua dah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita dan Allah jauhkan kita ni daripada wabak ni. Allah angkat wabak ni. Tuan-tuan tolong beramal dengan doa-doa yang sesebat yang kita baca tadi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggal tiap hari, pagi dengan petang. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu. Beramal dengan satu doa yang saya baca last tadi. Tuan-tuan perasan tak? Doa ni nama dia doa Abu Darda. Doa Abu Darda ni, satu hari Abu Darda dia balik-balik, kampung dia terbakar. Dalam kitab Al-Azkar ada Imam Nawawi. Lalu orang kata kat dia, wahai Abu Darda, rumah hang terbakar. Dia kata, tak, rumah saya tak terbakar. Satu kampung terbakar, rumah hang mesti terbakar punya. Dia kata, tak, rumah aku tak terbakar. Dia punya confident, padahal tak tengok lagi. Pasal dia beramal dengan doa tu. Nama doa tu doa Abu Darda. Tuan-tuan cari dekat internet, tuan-tuan search doa Abu Darda, tuan-tuan amal 3 kali pagi, 3 kali petang, biiznillah. Syarat satu je dengan amal ni, kena yakin. Tuan-tuan tak yakin tak jadi. Yakin. Nah, insya-Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi, tuan-tuan kena yakin sungguh-sungguh. Seorang sahabat yang meriwayatkan hadis tu tiba-tiba dia lumpuh. Dia riwayat hadis, dia kata, siapa Nabi kata siapa baca bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ni, dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kalau dia baca pagi tu, dia tak akan kena musibah. Dia tak akan kena musibah. Nabi kata. Punya confident ni, yakin semua-semua ni. Dia cerita ke orang. Aku dengar Sayyidina Osman bin Affan cerita. Nabi kata, siapa baca doa ni bismillahirrahmanirrahim, dia baca siang tu tak kena musibah sikit. Dia baca belah malam tu tak akan kena musibah. Tiba-tiba dia lumpuh. Semua orang duk perhati dia duk kata ni. Dia kata kat orang tu, apa tengok ni lah. Aku tidak berdusta atas nama Nabi, aku tidak berdusta atas nama sahabat yang meriwayatkan ini. Tapi pada hari aku jatuh sakit tu, hari tu aku tak baca doa ni. Ini maksudnya kita kena jagalah. Jaga. Saya pun risau kadang-kadang, takut ada time-time kita terlupa. Maka pagi-pagi saya buat satu program nama Usratuna 6.30 pagi tu di Facebook saya tu. Tiap-tiap pagi pastikan baca doa tu lepas subuh. Lepas maghrib, saya pergi kuliah maghrib, saya akan baca doa tu. Paling tidak saya tak tertinggal. Takut tertinggal, takut. Waktu tu Allah takdirkan kita untuk benar ni. Boleh faham tak? InsyaAllah. Dan lagi sekali terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih pihak masjid. InsyaAllah kita berjumpa lagi bulan depan. Dan sebelum tuan-tuan balik saat ini, ada ini buku saya yang terbaru. Tuan-tuan tak dapat lagi kot, Mukjizat Rasulullah SAW. Ini buku terbaru sebenarnya PKP ni keluar ni. Buku ni saya himpunkan mukjizat-mukjizat Nabi SAW daripada mukjizat Nabi berkait dengan alam, tumbuhan, binatang-binatang apa semua. Semua nak bawa kita untuk kenal Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada macam-macam cerita lah. Serigala bercakap dengan Nabi, binatang main mengadu kat Nabi, pokok main bercantum lah, bumi bergegar lah, macam-macam mukjizat-mukjizat Nabi SAW yang pelik-pelik, tapi dia membuktikan kerasulan kita Nabi SAW. Saya ingat kita kena ada seorang satu. Saya buat 40 buku je. Harga dia RM35.
Salih Alaihi Muhammad, kalau tuan-tuan tak bawa duit, tuan-tuan ambil, tapi tuan-tuan tolong online lagi. Kau tak buat cash kan, tuan-tuan online. Ambil nombor telefon, tuan-tuan dapatkan nombor akaun tu, tuan-tuan online kan harga dia. Dan ni lagi satu yang hari ni yang baru saya buat tadi, dia daging dia boleh makan terus. Sedap tuan ni. Ustaz buat, seorang ustaz tu, Ustaz Rafizal Yamani nama dia, daging boleh makan terus. Saya baru je packing, saya sendiri packing tadi ni. Tuan ni pun stiker ni saya buat sendiri. Tuan-tuan belilah seorang satu, harga dia RM20, balik terus makan, insyaAllah. Sedap, nama daging Bombay. Boleh try lah, insyaAllah. Ustaz-ustaz lagu tu lah tuan-tuan. Tolong seorang sikit, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan dunia akhirat, insyaAllah. Sekali ucap terima kasih semua. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika shalihin wa dina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.